Pendahuluan ekosistem kondusif sektor awam (EKSA) telah mula diperkenalkan oleh Unit Pemodenan Takdir dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) bermula pada Januari 2014. EKSA adalah berasal daripada amalan 5 sektor awam yang telah pun digunakan pakai oleh sektor kerajaan dalam mengambil langkah proaktif. 5S dibentuk daripada 5 perkataan yang berasal daripada Jepun yang membawa maksud membentuk dan mengekalkan kebersihan serta menguruskan persekitaran kerja Green 2002. Amalan 5S ditambah baik melalui EKSA dengan bercirikan elemen baru iaitu persekitaran kerja yang kondusif, imej korporat, amalan hijau, kreativiti dan inovasi serta turut melibatkan seluruh sektor awam di Malaysia. Pelaksanaan EKSA di sebuah jabatan mampu mewujudkan disiplin kerja dan etika yang baik. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi kerja dan memupuk kerjasama dan tolong-menolong di dalam sebuah pasukan yang diwujudkan di dalam agensi. Pengenalan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Port Dickson. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merupakan agensi kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir pelaksanaan sistem pencukaian tidak langsung negara meliputi aktiviti pungutan hasil, pemberian fasilitasi perdagangan dan perindustrian kepada komuniti perniagaan. Kedudukan JKDM PD yang terletak di Bandar Tentera Darat menjadikan sistem JKDM PD tempat yang sering dilawati oleh pegawai-pegawai daripada ibu pejabat maupun agensi-agensi lain. Dengan kekuatan anggota seramai 33 orang meliputi pelbagai lapisan penjawatan yang terdiri daripada kumpulan pengurusan dan profesional dan kumpulan perkhidmatan sokongan daripada grade WK52 hingga grade H11. Pelaksanaan EKSA di JKDM-PD telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan dipersijilkan pada tahun 2020. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nombor Fadil bin Zainal Abidin, nombor matrik 267326. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah diagnosis. Diagnosis organisasi merupakan satu kaedah yang dipakai untuk dalam mengerti kelemahan organisasi agar ia dapat dineutralkan melalui perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Dalam menilai kebersihanan perubahan yang dilaksanakan organisasi, diagnosis merupakan teknik yang boleh dijalankan untuk menilai dan mengkaji faktor-faktor melalui kebersihanan organisasi. Proses diagnosis dijalankan mengikut 3 peringkat iaitu organisasi, kumpulan dan individu yang digunakan untuk penilaian bagi kajian yang di sana oleh kumpulan kami. Pelaksanaan tugas kumpulan ini dibantu dengan rujukan data-data dan juga kaji sidik daripada ketangan yang bertugas di JKDM Polisi, di mana ia merupakan sumber penting untuk perancangan bagi proses diagnosis. Kaedah diagnosis berdasarkan rekod JKDM PD dan ARCAD. Permulaan diagnosis dijalankan dengan merujuk rekod di JKDM PD dan data ARCAD. Pelaksanaan ISMA di JKDM Polisi telah menjadi penanda aras kepada agensi lain yang terdapat di daerah Polisi. Selain data berkaitan EXA, terdapat juga data lain berkaitan organisasi, antaranya visi, misi, teras, fungsi organisasi, catatan organisasi, maklumat bahagian dan program-program. Maklumat yang diperolehi tersebut sangat membantu setiap ahli kumpulan kami untuk mengenal pasti terperinci bangun fungsi JKDM sebagai agensi kerajaan yang penting, dan juga maklumat lain yang berkaitan dengan pengurusan untuk memudahkan proses diagnosis dijalankan di setiap peringkat yang ditetapkan. Kaedah diagnosis manajemen sidik. Seterusnya, kumpulan kami telah memilih borang kaji sidik sebagai kaedah kajian bagi proses diagnosis. Kebersihanan EXA telah disanakan di JKDM PD. Pemilihan kaedah diagnosis ini sangat penting untuk mengetahui isu-isu yang terdapat dalam pelaksanaan EXA tersebut dan bagaimana organisasi menjalankan amalan EXA sebagaimana yang diarahkan oleh tujuan jabatan.
perincian diagnosis. Untuk mengatasi masalah terdapat di dalam sebuah organisasi, proses penilaian atau diagnosis sangat penting. Hasil lawatan kajian di JKDMPD bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kashful Alim bin Abdul Rahman, nombor metrik 266573. Saya akan menerangkan tentang proses analisis data. Proses analisis data merupakan proses terpenting di dalam mendapatkan keputusan soal selidik. Kami menggunakan kaedah kuantitatif dalam menjalankan proses analisis data. Proses ini merupakan proses yang mesti dijalankan untuk menilai sejauh mana kaki tangan faham dan jelas tentang matlamat pelaksanaan serta kepentingan amalan eksa di dalam organisasi. Kaedah kuantitatif yang telah dipilih oleh kumpulan kami sediakan dalam bentuk borang kaji selidik yang menggunakan Google Form sebagai platform untuk menyampaikan soal selidik kepada kaki tangan. Penggunaan borang secara dalam talian sangat memudahkan pihak kami untuk menghantar borang kaji selidik dan mendapatkan semula keputusan dalam masa yang ditetapkan. Ianya juga sangat menjimatkan masa, kos dan tiada borang perlu dicetak oleh kumpulan kami. Hasil dapatan akan diperjelaskan menerusi laporan data berdasarkan statistik jumlah kekerapan dan peratusan keputusan dalam jadual maklum balas yang telah diterima oleh kumpulan kami. Pada mulanya, kumpulan kami akan mengenal pasti responden, iaitu latar belakang responden daripada JKDMPD. Kemudian kami mendapat hasil maklum balas diagnosis peringkat organisasi, peringkat kumpulan, peringkat individu dan maklum balas cabaran pelaksanaan eksa di JKDM ini. Dan akhir sekali, maklum balas yang kami dapat daripada kaki tangan JKDMPD. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, dalam aspek transformasi di JKDMPD, demi melaksanakan perubahan di dalam organisasi, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam membentuk ruang kerja yang kondusif dan selaras dengan perkembangan semasa. Perubahan atau transformasi bukan setakat perubahan dalam struktur itu sendiri, tetapi ia melibatkan cara dan pola pemikiran anggota kerja, khususnya di JKDMPD ini. Para anggota kerja harus menerima dan sentiasa positif berkenaan kaedah dan pendekatan tentang sesuatu perkara yang boleh memberi keuntungan kepada jabatan maupun individu. Selain itu, bagi merungkai lebih dalam tentang pelaksanaan eksa di JKDMPD ini, kami akan menerangkan segala aspek yang diperlukan untuk sesuatu perubahan itu berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Tujuan eksa dilaksanakan adalah untuk melicinkan urusan seharian pekerjaan anggota kerja dari segi sistem, kekemasan susun atur, ruang pejabat yang tidak memberi tekanan kepada anggota kerja. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Cara mereka bentuk intervensi. Cadangan intervensi merupakan satu pembaruan dalam merancang tindakan yang perlu diambil secara progresif dalam membantu organisasi meningkatkan pencapaiannya. Dalam perspektif intervensi, ini juga melihat kepada tindakan pelaksanaan atau perancangan yang terdiri kepada diagnosis dan analisis. Selain daripada itu, isu yang diterima berdasarkan diagnosis yang dibuat ialah intervensi sistem strategik merujuk kepada permasalahan dan konflik yang telah dikenal pasti. Cadangan intervensi yang perlu dilakukan oleh organisasi adalah mengadakan bengkel perancangan pembangunan strategik, iaitu mengemas kembali tujuan, objektif dan matlamat Jabatan Kastam Diraja Malaysia Produsen. Seterusnya, intervensi secara persidangan merupakan intervensi yang dilaksanakan dalam mencari peluang dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Antara bentuk rancangan dan tindakan yang melihat kepada perjalanan sebuah organisasi ialah mewujudkan jawatan kuasa pelaksanaan, mengadakan persidangan, perbincangan secara berkumpulan, perbincangan bersama kumpulan besar, perbincangan bersama kumpulan kecil, mengenal pasti pembaharuan. Intervensi teknostruktural
Pembaharuan dalam intervensi teknostruktural ini adalah penstrukturan semula kepada aliran kerja, pengagihan manusia, kewangan dan sebagainya. Antara aspek penting yang perlu diambil kira dalam pengembangan dalam organisasi ialah penglibatan pekerja dan kerja berpasukan, intervensi pengurusan sumber manusia, intervensi pencapaian terhadap prestasi. Seterusnya, halangan-halangan dalam pelaksanaan EXA, komitmen pelaksanaan yang tinggi. Bagi melaksanakan EXA, bukan suatu perkara yang mudah untuk dibuat dan diorganisasi. Sekiranya tidak ada komitmen dan sokongan dari pihak pengurusan dan warga kerja. Komitmen ini melibatkan kepada aspek perancangan, pelaksanaan, membuat perhatian dan mengkaji amalan EXA yang diterapkan dalam organisasi untuk mewujudkan persekitaran kerja dalam yang kondusif. Pengurusan masa. Seseorang yang mempunyai kelebihan dalam membuat pengagihan masa dan pandai menggunakan masa adalah pencetus kepada penyelesaian pelaksanaan program EXA ini. Ini secara tidak langsung, pembaziran tenaga tidak akan berlaku dan kos organisasi tidak ada pembaziran. Penyusunan struktur dan kaki tangan organisasi. Perubahan dalam organisasi sama ada pertukaran pekerja dan struktur kebiasaannya akan berlaku dalam persekitaran organisasi. Manakala yang terakhir, pengekalan sistem. Amalan membudayakan EXA bagi mengekalkannya agak sukar jika tidak ada kesefahaman antara semua pihak. Pelaksanaan yang dibuat memerlukan komitmen antara semua pihak dalam meningkatkan kualiti di Jabatan Custom Raja Malaysia Production. Tindakan mengatasi. Di sini ada 4 tindakan mengatasi. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada jabatan, unit dan individu. Pihak JKD-MPD memberikan penghargaan dari sudut pelaksanaan EXA itu sendiri berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh induk kastam ataupun nilai tambahan yang ditetapkan oleh JKD-MPD berdasarkan situasi semasa untuk menaikkan semangat atau memperkekalkan para anggota kerja. Pihak kastam boleh memberikan penghargaan kepada setiap unit yang terlibat dalam melaksanakan EXA di tempat mereka bekerja. Selain itu, dengan pemberian penghargaan berbentuk hadiah atau wang juga akan meningkatkan komitmen para anggota kerja. Sekiranya seseorang individu tersebut mempunyai tahap motivasi yang tinggi, ia secara tidak langsung akan meningkatkan prestasi jabatan. Yang kedua, melaksanakan pembahagian masa kepada anggota kerja JKD-MPD secara fleksibel. Pengaturan masa adalah satu kepentingan dalam segala urusan yang melibatkan birokrasi. Pengaturan masa yang sempurna akan memberikan kelebihan kepada organisasi untuk berkembang selaras dengan objektif yang ditetapkan oleh jabatan. Pembahagian masa yang sempurna mempunyai 5 asas kemahiran, iaitu kemahiran untuk merancang, kemahiran untuk membuat inovasi, kemahiran motivasi diri sendiri dan kemahiran berkaitan kemanusiaan. Yang ketiga, menerapkan kerja berpasukan di JKD-MPD. Definisi yang sesuai bagi kerja berpasukan adalah sekelompok manusia atau pekerja yang mempunyai kemahiran untuk saling melengkapi di antara satu sama lain dalam melaksanakan kerja untuk mencapai segala objektif yang akan memberi peluang faedah kepada organisasi yang mereka wakil. Untuk melaksanakan EXA di tempat kerja, semua anggota perlu memberi komitmen kepada pihak jabatan khusus di JKD-MPD. Pihak pengurusan perlu menerapkan semangat untuk kerja secara berpasukan. Yang keempat, mengeluarkan peruntukan untuk melaksanakan EXA di JKD-MPD. Pihak jabatan perlu mengeluarkan sedikit peruntukan untuk melaksanakan EXA tersebut. Pihak pengurusan juga perlu bertanggungjawab untuk membuat kajian dan membentangkan perbelanjaan yang diperlukan bagi merealisasikan objektif yang dikehendaki. Kesimpulan, amalan EXA merupakan program yang telah ditambah baik daripada program 5S yang mana ia lebih kemas, teratur dan berimej korporat. Komponen-komponen utama dalam pelaksanaan EXA berlandaskan amalan 5S dan ia telah diberikan beberapa pembaharuan. Oleh itu, bagi mengekalkan amalan EXA di JKD-MPD adalah amat memerlukan komitmen daripada semua pihak bagi mencapai kecemerlangan yang berpanjangan dan berterusan. Pihak pengurusan tertinggi turut boleh membuat perancangan berkaitan EXA agar sentiasa ada penambahbaikan yang menjamin kecemerlangan organisasi. Selain itu, hasil kajian mendapati keberhasilan pelaksanaan EXA di JKD-MPD membantu warga organisasi dalam mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif. Amalan EXA ini turut memberi impak kepada seluruh warga jabatan, bukan hanya di JKD-MPD, malah di peringkat kementerian turut mengaplikasikannya dan menyatakan amalan EXA dapat mewujudkan persekitaran kerja lebih kondusif di samping dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kerajaan.
Amalan Eksa telah memberi kesan kepada 34 orang di JKD-MPD terhadap persekitaran, malah ianya membawa kepada aspek kualiti lain seperti kualiti kerja dan peribadi warga JKD-MPD. Adalah menjadi satu perkara yang penting dalam sesebuah organisasi untuk bersama-sama memainkan peranan dalam mengaplikasikan matlamat organisasi. Warga JKD-MPD seharusnya sentiasa sedar akan peningkatan kualiti adalah perjalanan yang tidak berpenghujung dan perlu diteruskan tanpa ditangguhkan. Segala keseluruhan kajian ini membuktikan bahawa keberkesanan pelaksanaan Eksa dalam pengurusan JKD-MPD memberi kesan yang positif dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan organisasi. Sekian, terima kasih.